Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada kita bagi memulakan langkah mencari jalan keluar daripada segala kekalautan pandemik, kegawatan ekonomi dan kekusutan politik yang membelenggu negara sejak beberapa bulan lalu. Seakan-akan alur cerita anak penoreh getah yang sering menjadi pembakar jiwa anak bangsa. Kisah yang dicorekkan tanpa lelah oleh media cetak arus perdana, majalah, jurnal sekolah dan didendangkan di corong-corong radio serta di kaca TV suatu ketika dahulu. Ada yang berkisarkan perik jerih, ada yang berkisarkan konflik dan ada juga cerita bahagia seusai duka. Kisah ini adalah kisah seorang anak penoreh getah berjiwa besar yang kini bergelar Perdana Menteri Malaysia ke-9. Seluruh family dia telah hijrah ke Temerloh di Negeri Pahang sejak sebelum Yang Amat Berhormat Datuk Seri lahir lagi. Saya bersekolah di Kampung Bangah bersama-sama dengan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Daripada darjah 1 sampai darjah 6 di sekolah Kepansian Bangau. Dia juga seorang ketua kelas, pengawas. Kalau di sekolah tu, dia je lah yang dapat nombor 1. Kan? Nombor 1 dia je. Dulu kami panggil dia Main je. Kawan-kawan biasa kan main ya. Membesar di dalam keluarga yang hidup seadanya. Datuk Seri Ismail Sabri merupakan anak kepada Allahyarham Yaakob Abdul Rahman dan Allahyarhamah Wan Jah Wan Mamat yang berhijrah ke Temerloh. Saya anak orang kampung. Ya. Memang kehidupan waktu kecil itu susah. Arwah bapa saya penoreh getah. Adik-beradik ramai. Saya yang terakhir, youngest di dalam family, 8 orang. Jadi boleh bayangkanlah, 8 orang penoreh getah. Nak dapat makanan pun 10% tu orang yang kaya lah pergi sekolah tu. Kalau 10%. Kalau rumah tu, saya boleh ceritakan tanpa tak malulah cerita. Kalau hujan tu, ada yang tempat bocor lah. Dan terpaksa kita taruh besin untuk menadah air hujan. Dan saya faham tentang kesusahan keluarga. Sebab itu saya berdikari sejak daripada saya kecil. Dia suka meniaga. Dia bawalah macam kacang, aiskrim. Dulu di mesin satu kan. Dalam balang tu aiskrim potong tu, sekarang panggil aiskrim potong. Dan untung RM1. Just imagine lah, satu hari RM1 untung. Kampung saya semua orang penoreh getah. Di tempat mesin getah tu, di situ tempat yang paling laku saya jual aiskrim tu. At least saya ada duit sendiri. Saya tak menyusahkan. Nakal suka ngusik-ngusik sikit-sikit gitulah. Tak adalah nakal beberapa orang kan. Sebab buku-buku orang dia sorok. Kan? Buku kawan-kawan dia soroknya. Macam tu je lah perangai yang dia suka ngusik-ngusik tu lah. Bila saya dah besar, waktu saya sekolah menengah, walaupun saya sekolah menengah di Kuantan. Tapi hujung minggu, balik saya akan bekerja. Jual limau. Kalau hari Minggu di Pekan Sehari Temerloh, orang tahu saya jual ikan. Sebab itu bila saya dah besar, masuk politik, saya menantap tanding lah ketua cawangan pasar. Sebab semua meniaga ikan sama saya waktu saya kecil dulu. Jadi menantap tanding sepanjang masa. Sebab saya sama dengan orang daripada kecil.
Kami sama-sama dipilih untuk menyertai sekolah rancangan khas di Air Putih Kuantan. Dari sana kami ditempatkan dalam satu asrama Putera Jalan Gambut, sekolah di Sekolah Menengah Air Putih Kuantan. Program rancangan khas ini adalah membawa pelajar-pelajar daripada sekolah rendah. Pada masa itu ada dua aliran, aliran Melayu, aliran Inggeris. Dan Datuk Seri adalah daripada sekolah kebangsaan aliran Melayu. Dibawa ke Kuantan, ke Ibu Negeri Pahang dan dimasukkan ke asrama dan kami belajar di situ. Ketika itulah saya mengenali Datuk Seri sebagai rakan sepersekolahan. Dengan umur datanglah cita-cita. Dengan cita-cita hadirlah kerjaya. Kerjaya dibina menyempurna impian. Dan impian yang murni menjadikan seseorang itu berwawasan. Kami tinggal di hostel sebab sekolah ada sediakan hostel, small hostel. Di bawah rancangan khas ni kami ada tiga kelas sebab kita sama-sama di bawah rancangan khas tu. Memang supposed to be selected sebenarnya. Tinggal lagi kami tak berpeluang untuk melanjutkan pelajaran ke sekolah berasrama penuh. Jadi mula-mula itu memang tak adalah kenal rapat. Saya dengan Datuk Seri di kelas yang berlainan. Tinggal lagi bila setiap malam dengan petang tu kita akan buat homework, kita buat revision, so sama-sama lah dekat dining hall tu. Datuk Seri semasa bersekolah, dia adalah seorang yang biasa. Dia sangat sederhana. Perlakuan peribadi dia sangat sederhana. Dia ni jenis yang memang full of fun lah, down to earth. Kita duduk asrama. Loker saya macam supermarket. Kuih-kuih semua ada kat dalam loker saya. Jadi saya jual kuih untuk kawan-kawan lah. Malam dah tak ada makanan dah. Jadi saya jadi tokek kuih lah. So kita masa dekat hostel tu sebenarnya setiap orang tu, kita memang close, very close to each other. Kita makan nasi kawah sekali kan, belajar sekali, naik bas sekali. So setiap orang tu ada dia punya nickname sebenarnya. Tapi adalah Datuk Seri pun ada dia punya nickname. Maybe I shouldn't be sharing it lah. So that's between us lah actually. Seorang yang sangat menghormati, bukan saja guru tetapi semua orang. Tapi ada seorang guru yang dia sangat rapat daripada zaman persekolahan di Sekolah Menengah Air Putih itu sehingga sekarang. Cikgu tu ialah Puan Hajah Syamsiah binti Muhammad Zain. Daripada zaman sebelum Datuk Seri sebagai Perdana Menteri lagi, sehinggalah dia menjadi Perdana Menteri, dia masih lagi mengunjungi Puan Syam. Saya rasa memang in terms of kita punya relationship tu memang macam unconditional punya relationships. Sebab kita get to know each other, kenal each other masa kecil-kecil lagi. Umur 13-14 tahun kan. Memang, so sampai sekarang tu kita masih rapat. Masih rapat, very close. So every now and then tu memang kita ada reunion, gathering apa semua. And then one thing about Datuk Seri, walaupun busy mana pun, he will try to make it a point to attend kita punya gathering, reunion, open house yang kita organisekan. Saya merasakan bahawa kita semua perlu melihat kejayaan orang lain sebagai satu perkara yang bagi kita sebagai contoh untuk memotivasikan diri kita. Setelah menamatkan pelajarannya di Jaya Akademik, beliau berjaya meneruskan pengajian di dalam bidang undang-undang di Universiti Malaya pada tahun 1980. So, I know him from 1982. He comes from a very poor family, keluarga yang very difficult family. Bukan dari Kuala Lumpur. So, sebagai student dalam awal 1980s memang susah lah. Walaupun dapat beasiswa tapi untuk sara diri perlu buat kerja sambilan. Datuk Seri was a teacher, mengajar di Yayasan Anda. So untuk sara diri kita tidak boleh berharap pada keluarga. Sejak terkini saya mengenali Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selaku ahli alumni Pertubuhan Rumpun Alumni Fakulti Undang-Undang Universiti Malaya, di mana saya menjadi presiden alumni ini. Dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob adalah salah seorang daripada ahli
alumni kami. Maknanya beliau adalah seorang graduan yang tulen daripada Universiti Melaya Fakulti Undang-Undang. Masa di universiti, his relationship was very good with everybody. Tak kira bangsa, tak kira agama, tak kira darjat. Dia berkawan dengan semua mahasiswa. Sebab tu kalau kita lihat pada kawan-kawan Datuk Seri, ialah daripada kawan sekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, universiti, mula dia start kerja, rakan-rakan peguam, semua still very close friends with him. Beliau masuk ke Fakulti Undang-Undang mengikut rekod kami pada tahun 1980. Dan Datuk Seri graduate pada tahun 1984. Bukan calang-calang pelajar boleh masuk untuk menjadi pelajar di Fakulti Undang-Undang. Dan apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri masuk menjadi pelajar, beliau juga dipilih untuk menjadi Presiden Universiti Melaya Student Union atau PMUM, Persatuan Mahasiswa Universiti Melaya. Beliau was actually in the forefront of fighting for students' rights. Dan perjuangan ketika itu adalah perjuangan kepentingan rakyat miskin. Sebagai ketua pelajar, pemimpin pelajar, Presiden Persatuan Mahasiswa, of course perjuangan kita adalah perjuangan yang ideal untuk memperjuangkan isu-isu rakyat. Tapi saya sendiri merasai kehidupan dan penderitaan yang dialami oleh rakyat yang miskin. He had a scrambler, Yamaha scrambler. That was his trademark lah. Dengan helmet, separuh helmet tu. And wherever he's coming dengan bila bunyi motor you dengar lah. So that was him lah. It was always the same kind of dressing, very simple dressing. Jarang tuck in baju and roll up his sleeve, rambut panjang. That's what I remember of him lah as a university student. Kalau you nak label dia, maybe rocker lah. Jadi antara perkara yang menjadi tumpuan rakyat jelata ialah bagaimana untuk mencapai sesuatu kestabilan. Datuk Seri Ismail Sabri saya rasa antara Perdana Menteri yang paling berani. All of which I think have been extremely made possible by the fact you had this great vaccination program in Malaysia. Di awal pelibatan beliau di dalam arena politik, Allahyarham Tan Sri Sabaruddin Cik merupakan mentor yang telah mengasuh kerjaya Datuk Seri Ismail Sabri, terutamanya ketika beliau dilantik menjadi setiausaha politik Allahyarham di Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan. Ketika itu, beliau adalah seorang peguam dan ketokohan beliau berhujah dan juga memberi ceramah menjadikan ianya satu minat kepada orang Temeloh untuk mengetengahkan dia. Oleh kerana itu, Sabaruddin membawa dia balik, Tan Sri Sabaruddin membawa dia balik dan melantik beliau sebagai Ketua Penerangan Bahagian. Dia balik ke Temeloh, dia akan masuk kampung. Jumpa kampung, mengeteh bersama kampung, di kampung. Sebab itu apabila dia jadi wakil rakyat, kita adakan moh mengeteh tu. Itulah pattern dia bawa lah. Sampai ke saat ini masih lagi moh mengeteh tu dia bawa daripada zaman dia pemuda sampai ke sekarang. Dia ni memang suka bekerja. Dia berjaya dalam pemilihan pemuda UMNO pada tahun 2000. Menjadi Exco. Ketika itu Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia adalah Datuk Seri Syahmuddin Tun Hussein. Dan beliau adalah salah seorang Exco yang dipilih oleh perwakilan. Kemenangan Parti Barisan Nasional pada Pilihan Raya Umum 2004 telah merintis laluan Datuk Seri Ismail Sabri untuk merancang dan membentuk kerjaya politiknya ke peringkat yang lebih tinggi. Bermula dengan pelantikan sebagai Ahli Parlimen Bera, Datuk Seri Ismail Sabri telah berjaya mengekalkan kerusinya pada Pilihan Raya Umum 2008 dan seterusnya dilantik menjadi Ahli Kabinet Perdana Menteri Tun Abdullah Ahmad Badawi sebagai Menteri Belia dan Sukan. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri adalah Menteri Belia dan Sukan yang saya kira sempat berada dalam portfolio itu selama setahun saja.
Ini kerana dalam masa yang sangat singkat tersebut, saya lihat bahawa program utama kita seperti program Rakan Muda dikembangkan lagi untuk terus mencapai kumpulan SASA secara serius dengan memasuki Rakan Muda ke sektor-sektor seperti kawasan perumahan, kawasan Felda dan kawasan yang paling penting kawasan Rakan Muda orang asli. Pada tahun 2009, beliau telah dilantik menjadi Menteri di Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan, di mana beliau telah memperkenalkan Akta Persaingan Malaysia 2010. Jadi maksudnya ada satu badan di situ ataupun organisasi bisnes yang dianggap sebagai orang tengah yang mana mengambil untung lebih daripada apa hasil yang sepatutnya dapat kepada petani dan juga membadai harga kepada pengguna. Peranan kerajaan adalah untuk memastikan rakyat mendapat yang terbaik. Yang terbaik itu anti persaingan ataupun anti pencatutan pada masa itu adalah untuk mengurangkan monopoli. Menu rakyat satu Malaysia. Menu rakyat satu Malaysia bukan hanya diperkenalkan kepada rakyat, tetapi juga diperkenalkan di sekolah-sekolah, universiti-universiti adalah untuk memastikan rakyat yang tertentu boleh mendapat harga makanan dengan harga yang berpatutan. Sebagai seorang pemimpin yang berasal dari kampung, Datuk Seri Ismail Sabri amat memahami keperitan golongan petani. Setelah dilantik menjadi Menteri di Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani pada tahun 2013, beliau terus berkongsi cara dan pemikiran untuk melihat kemajuan golongan petani, penternak dan nelayan dengan memperkenalkan kempen Jihad Memerangi Orang Tengah untuk membantu golongan berkenaan. Pada tahun 2015, beliau telah dilantik menjadi Menteri di Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah. Bagi saya, beliau seorang yang berpandangan ke depan dan sentiasa mendengar. Jadi mudah untuk kita berbincang dan menengahkan idea kita macam mana untuk menyelesaikan masalah yang timbul. Jadi bagi saya, apa yang kita cadangkan jarang ditolak dan kita bersama-sama dengan beliau untuk membantu masyarakat luar bandar. Pilihan Raya Umum ke-14 pada tahun 2018 menyaksikan kekalahan Barisan Nasional buat pertama kalinya. Namun, sebagai ahli parti yang taat dan disenangi oleh ahli-ahli parti yang lain, Datuk Seri Ismail Sabri berjaya menewaskan pencabarnya untuk dilantik menjadi Naib Presiden UMNO pada 1 Julai 2018. Susulan keputusan yang diambil oleh Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi untuk bercuti dari menjalankan tugas sebagai pengerusi BN dan Presiden UMNO, Parti Barisan Nasional telah memilih Datuk Seri Ismail Sabri untuk menjadi suara mereka di Parlimen sebagai Ketua Pembangkang. Waktu jadi Ketua Pembangkang, langsung fikir ni, langsung tak fikir nak jadi Perdana Menteri apa. Dia jadi Ketua Pembangkang, jadi kita ingat lambat lagi lah. Sejak zaman pemerintahan Pakatan Harapan, 1001 konflik telah melanda sehinggakan ianya telah mengubah lanskap politik negara untuk selama-lamanya. Begitu juga dengan ancaman COVID-19 di mana rakyat di dalam negara ini terpaksa berhadapan dengan musuh halimunan di sebalik tekanan hidup yang semakin berat. Tiada siapa mampu menduga keadaan yang mendatang. Akhirnya, kerajaan telah bertukar tangan dari Pakatan Harapan kepada Perikatan Nasional. Kuasa Tuhan, kuasa Allah daripada Ketua Pembangkang, kita mengambil alih kerajaan daripada PH dan saya jadi Menteri Pertahanan. Dan Datuk Seri Ismail Sabri telah dilantik oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Menteri Kanan Kluster Keselamatan. Lepas taklimat semua sekali, dia akan tanya komander suatu pemimpin itu ataupun CEO itu, macam mana saya nak bantu kamu? Apa kamu nak? So, pegawai atau CEO tu kan cakap lah, dia cakap, Tok Sri kalau boleh kita punya futsal ni dah lama rosak, dia cakap, boleh tak repair? Berapa? Dia tanya, dia akan pandang kat KSU waktu tu, dia kata, KSU okey? Okey, cakap, okey Tok Sri, okey kita luluskan. Tok Sri, masjid kita ni. KSU boleh? Boleh. Itu Datuk Seri Ismail. Seringkali Datuk Seri pun turun padang bersama dengan saya melihat kepada hospital-hospital bersama dengan frontliners. Objektif kita ialah untuk menyelesaikan masalah rakyat
dan juga isu-isu kesihatan. Malaysia mula bertentang mata dan mengenali sosok individu yang bernama Ismail Sabri. Hari-hari saya keluar TV. Baju saya pun ni kalau dulu ni batik apa ni mungkin kuih lah ni. Masa tu kuih air semua berdasarkan baju saya. Dan pengalaman masa tu, pengalaman waktu susah itu, waktu kita tengah dalam keadaan krisis, kita selesaikan banyak isu. Dan ketika itu saya pun tak fikir saya nak jadi Perdana Menteri pun. Sebab dari segi parti, saya nombor 3. Dan dia tidak ada cita-cita jadi Perdana Menteri. Saya yang selalu cakap ke dia. Saya cakap, ni esok jadi menteri. Ni tak lama lagi. Wih, tidaklah. Dia kata, saya dapat sisa parlimen jadilah. Saya gurau dia. Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Berkuasa, lagi sebaik-baik perancang. Pada tanggal 7 Julai 2021, beliau telah dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri Malaysia. Namun, sekali air bah, sekali pantai berubah. Kancah politik di dalam negara sekali lagi dikejutkan dengan perletakan jawatan Perdana Menteri oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Datuk Seri Ismail Sabri sekali lagi disentakkan oleh takdir. Selalu orang mengatakan manusia merancang, Allah yang menentukan. Tapi dalam perkara yang berkaitan dengan Perdana Menteri ini, saya tak pernah rancang, saya tak pernah fikir, tapi Allah yang merancang dan menentukan. Pada 21 Ogos 2021, yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah telah melantik Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-9 dan seluruh rakyat meletakkan harapan pada beliau untuk mengembalikan kestabilan politik, ekonomi dan kesihatan di dalam negara. Famous term yang dia selalu pakai adalah perjuangan rakyat. Dari dulu sampai sekarang, the term he always uses perjuangan rakyat. He's always wanted to be in politics. So I think it's not that later he decided that as an opportunity I want to become a politician dan sebagainya. I mean even after the last election, PRU 14, he never left UMNO. He remained with UMNO. So it didn't matter to him that he was in the opposition. That's his struggle, that's what he believes in. He would have never left. So that's him. Although other people may have taken opportunity to just to remain in government dan sebagainya, dia tidak. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob selaku Perdana Menteri, beliau muncul ketika ketidakstabilan. Dan kemudiannya beliau menjadi Perdana Menteri dan memimpin negara dalam suasana politik yang syarat dengan ketidaktentuan. Jadi antara perkara yang menjadi tumpuan rakyat jelata ialah bagaimana untuk mencapai sesuatu kestabilan. Kan? Yang yang menarik apabila kita bercakap tentang Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, apabila langkah pertama yang dilakukan adalah mewujudkan satu kesepakatan ataupun Memorandum of Understanding dengan Blok Pembangkang yang jarang-jarang kita lihat dalam konteks rasminya sesuatu hubungan antara pemerintah dan pembangkang di Malaysia ini. Datuk Seri Ismail Sabri saya rasa antara Perdana Menteri yang paling berani. Tak pernah berlaku dalam sejarah negara sebuah parti yang memerintah membuat transformasi politik melalui MOU politik dengan pembangkang. So itu merupakan satu pendekatan yang tak dijangka tetapi amat berkesan sebab ketika beliau mengambil alih pentadbiran negara memang berlaku krisis politik. Bukan masa itu je, dia berlarutan I think selama 1-2 tahun. Itu yang diketengahkan dan diberi perhatian oleh Datuk Seri Ismail Sabri. Sebab kata orang putih, kalau negara kita ni sedang meniti satu transisi, growing pains, atau macam budak-budak baru lepas merangkak nak kena berlari, lepas nak kena berjalan, lepas berjalan nak kena berlari. Di tengah-tengahnya tu adalah jatuh. Bangun, jatuh, bangun, jatuh, bangun. Ada sikit sakit, calak sana sini. Dari segi undang-undang saya tahu banyak perubahan yang beliau bawa di parlimen. Semasa setahun ini ada beberapa undang-undang yang dibawa. Misal kata macam anti lompat lah. Saya nampak bahawa beliau committed untuk membawa transformasi ya dalam bidang legislatif
dan juga di Parlimen. Dalam setahun yang lepas, kita telah melihat sekurang-kurangnya 2 perubahan yang penting untuk kebajikan wanita dan keluarga. Peningkatan cuti maternity iaitu untuk ibu dan juga cuti paternity untuk bapa sampai 7 hari. Apa yang kita perlu adalah mendalamkan dan memperluaskan dalam semua bahagian supaya tidak ada seorang rakyat Malaysia rasa mereka tertinggal. Kalau semua rakyat itu rasa terangkum, maka negara akan maju ke depan. We need a Prime Minister who is not about himself. We need a Prime Minister who puts the people as a priority and who's willing to work together. So, and I think konsep dia respect yang dia bagi kepada semua very difficult for people to do, but he has done it. Kita tengok yang paling menonjol sekali yang dia adalah pembelian rumah Bukit Jalil tu sebanyak 2,000 unit. Saya tak pernah lagi lah yang dia selesaikan dalam masa 6 bulan. Terus rumah tu dapat dan dalam masa 10 bulan silap saya bulat-bulatlah duduk dah. So dia cakap daripada kita buat RKT ni baik kita beli terus. Saya merasai kehidupan dan penderitaan yang dialami oleh rakyat yang miskin. Saya tidak tengok baca buku tentang bagaimana susahnya, deritanya seorang miskin dan sebagainya. Saya tidak berpandukan kepada drama ataupun filem. Saya sendiri merasai. Sebab itulah menjadi passion perjuangan membela rakyat itu menjadi sebahagian daripada perjuangan sejak daripada student. Sehinggalah saya keluar dari universiti, saya terus menjemurkan diri dalam politik. Kini hampir setahun sudah berlalu sejak hari pelantikan Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-9. Perjuangan 365 hari beliau penuh laluan berliku. Namun beliau akur, tiada siapa yang pernah menjanjikan laluan sebagai Perdana Menteri ini mudah. Tugas dan amanah ini bukan calang-calang. Cabarannya datang bergelombang. Sudah pasti pengorbanan yang besar dan perhatian yang tuntas amat dituntut dari beliau. Kita tahu dalam tempoh 2 tahun kebelakangan ini, ekonomi telah ditutup, sepadan telah ditutup, ramai yang kehilangan pekerjaan. Masa tu Datuk pernah tanya saya, kamu ni anak yatim ke? Saya cakap masa tu, ya, saya anak yatim. Selepas tahun Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri, beliau telah melakukan banyak sebenarnya transformasi ekonomi negara. Terutamanya selepas pasca COVID-19. Kita tahu dalam tempoh 2 tahun kebelakangan ini, ekonomi telah ditutup, sepadan telah ditutup, ramai yang kehilangan pekerjaan. Tidak mustahil ada yang di kalangan mereka terlibat dalam isu kesihatan mental. Kesan daripada pandemik COVID-19 cukup dahsyat sekali. Malaysia is on the right track of recovery. We recorded 5% growth for first quarter of the year, which is in line with the forecast of 5.3 to 6.3% for the whole year of 2022. I believe the systematic subsidy mechanism implemented by the government helps for us to contain the level of inflation in Malaysia. Kita lihat bahawa beliau merupakan Perdana Menteri yang telah membuka ekonomi. Satu persatu ekonomi dibuka, sempadan negara dibuka dan melibatkan rakyat dapat menjalani kehidupan seperti biasa. Dengan jumlah subsidi yang cukup besar yang diberikan untuk mengurangkan impak harga kenaikan barangan, terutamanya barang keperluan. So the ability of him to connect, the ability of him to put the people on the same page, there is a value between the Prime Minister and the Menteri Kewangan to work hand in hand to ensure that the economic recovery is on track. Singapore and Malaysia have a very strong relationship, bilateral relationship. And a very important part of that relationship, I think, is the economic ties that exist between Singapore and Malaysia. You are one of our largest trading partners, I think the second largest trading partner for Singapore.
I think trade between Singapore and Malaysia in 2020 was almost close to 130 billion Singapore dollars. We're also one of the largest foreign investors in Malaysia. If I think historically, if you look at it, we may cumulatively be the largest foreign investor in Malaysia. Whatever it is, these are important things we achieved in the past, and I think we need to build upon it. We can do more of the same. I think we can also do some things different. I would like to congratulate the Malaysian government for the way they've done the vaccination rollout. We've done a great job, arising from which you can say that there's been a high vaccination rate in Malaysia, and that is very important, the high vaccination rate in the country, because that allows you to reopen the economy in a safe manner, allows people to travel across borders in a safe manner, also allows people to reunite with their families across the borders, all of which I think have been extremely made possible by the fact you had this great vaccination program in Malaysia. Di kacamata media, apabila kita berbicara tentang kepimpinan, kita berbicara tentang pemerintah, antara persoalan yang sering berbangkit adalah adakah media itu dikongkong? Kami media pun boleh dikatakan ada kebebasan lah. Sebelum ni bukan tak ada kebebasan, tapi ada had dia. Kita faham media ada had dia, tapi Datuk Seri sendiri, dia sendiri pastikan media dapat menjalankan tanggungjawab tanpa sebarang gangguan lah. In fact, maybe beliau akan bagi nasihat lah kalau kita ada buat kesilapan macam itu je lah. Apa yang diperlukan untuk seseorang pemimpin itu berdiri duduknya, bertindak agar dilihat pertama efektif, kedua berkesan, ketiga benar-benar berjaya membawa anjakan. Datuk Seri dia mempunyai cara dia tersendiri. In fact, dia tidak tunggu press conference ke atau kenyataan media. Kalau ada isu, beliau akan bersedialah untuk ditemu bual oleh media tanpa, boleh katakan tanpa protokol apa-apa. In fact, ada rakan media bagi tahu mereka akan telefon beliau untuk mendapatkan detail mengenai sesuatu perkara yang diumumkan oleh kerajaan, dan beliau terutama yang kenal secara peribadi dengan beliau, Datuk Seri akan jawab telefon dan bagi penjelasan lah berkenaan dengan isu itu. Bila dia termuncul dalam keadaan yang tidak stabil, beliau meletakkan komitmen yang tinggi dalam memastikan pembaharuan ataupun elemen pembaharuan itu sentiasa ada di dalam kepimpinan beliau. Buat pertama kalinya sejak Hari Wartawan Nasional diperkenalkan, dan pada tahun 2022 pada bulan Mei, Perdana Menteri pada waktu ini ialah Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang memberikan komitmen kepada warga media dan kepada masyarakat secara umumnya, media itu harus bebas. Dan pastinya kebebasan media ini bukanlah satu kebebasan yang mutlak. Tapi kebebasan yang diberikan ini adalah kita tidak perlu lagi mengulangi kesilapan lampau, dan ini komitmen Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang pada khidmat saya adalah perkembangan yang baik dan sihat yang ditekankan oleh Datuk Seri Ismail Sabri agar kita tidak mengulangi kesilapan lampau yang media itu dikawal dan akhirnya hanya sekadar untuk menjilat kerajaan. Ini adalah sikit sebanyak satu kejayaan, satu perkembangan yang sihat dalam konteks kebebasan media di Malaysia. Jadi bila Datuk dan Datin datang, mereka tu tak datang dalam keadaan yang orang luar. Dia datang sebagai mak ayah datang melawat anak dekat asrama. Macam itulah. Prime Minister is the face of the country. And now Datuk Seri Ismail Sabri become the face of Malaysia. Masih ingat itu hari. Status apa Datuk Seri Sabri konsen Fu. Itu ada di mana? Di hospital. Ya. Bos nak melamar you. Okey. Lepas tu Datuk Seri terus
sampai ke ward saya. Dan dia bersembang-sembang full. Tak apa, just a test. You perlu lebih kuat untuk melawan kanser ini. Never give up. Dengan semangat tolongan Datuk Seri ini, saya amat berdoa dan hingga kini sebagai cancer survivor. Jadi ini menunjukkan Datuk Seri seorang yang sangat family dan warm. Dia masih mengingat kawan dia. Dia pasal makan lah, makan. Makan ni dia tak berkira sangat. Mana dia pergi, dia akan makan. Dan walaupun 10 kali pun dia akan makan. Sebelum naik kapal terbang, dia akan makan. Naik kapal terbang, dia makan. Sampai, dia makan. Lepas tu baik ke terbang, dia akan makan. Lepas saya tanya dengan dia, Datuk Seri, sebab apa Datuk Seri? Datuk Seri kuat makan sekali kan? Dia cakap, bukan kuat makan, dia cakap, tapi saya mesti makan. Sebab saya tak sampai hati. Kita datang, orang bersusah payah prepare untuk kita. Kita tak makan, sedih dia. Walaupun sedikit pun, saya akan makan. Okey, Datuk Ismail Sabri ni dia adalah figura yang dia akan meninggalkan dia punya kuasa, dia punya protokol semua dekat luar. Jadi bila dia masuk ke rumah Al-Faiz ni, dia adalah sebagai seorang bapa pada anak-anak. Jadi dia layan macam mana seorang bapa layan anak. Sebab kebanyakan anak-anak kat sini tak ada keluarga yang lengkap. Jadi bila Datuk dan Datin datang, mereka tu tak datang dalam keadaan yang orang luar. Dia datang sebagai mak ayah datang melawat anak dekat asrama. Macam itulah. Masa tu Datuk pernah tanya saya, kamu ni anak yatim ke? Saya cakap masa tu, ya, saya anak yatim. Lepas tu dia bagi macam kata-kata lah dia supaya jangan sedih. Datuk Atuk ada kat sini. Atuk ada kat sini. Kalau apa-apa cakap je dengan Umi, Atuk boleh tolong. Macam tu. Dan waktu tu rumah terbakar tahun 2018 hingga akhirlah bulan 12 tu sebelum kita pindah ke sini, memang dia datang. Memang dia akan tanya budak-budak ni macam mana, budak ni duduk sana. Dia pun ada offer kita untuk duduk di rumah dia kat section berapa saya tak ingat, tapi kita kata kita nak cari tempat yang senang dekat dengan sekolah. Bila ada event dengan dia, dia selalu macam borak dengan kita orang datang, pegang bahu, lepas tu borak-borak, okey ke duduk sini, belajar rajin-rajin, makan cukup kan, semua dia tanya. Dia sayang ke Datuk Mail? Sayang. Kenapa? Sebab dia macam ayah Iping. Sebab Iping tak ada ayah. Rakyat didekati, beban rakyat cuba dicicip bersama. Segala kusut dicari pelerainya, segala jerih dicari penjernihnya. Walaupun berbeza kepercayaan, latar belakang dan budaya, kita meraihkan keterangkuman dalam perbezaan, menjunjung semangat Malaysia sebagai sebuah negara bangsa. Dalam konsep keluarga Malaysia means that everybody has a stake in Malaysia, regardless of race, religion, whether you come from Sabah, Sarawak, Johor, Kelantan ke mana ke, kita satu keluarga Malaysia lah. And daripada the background that he had, bila rakyat mengalami kesusahan, tak kira bangsa, tak kira agama, yang bantuan yang datang pun tak kira dari siapa. Masing-masing perlu menjaga keharmonian. Masing-masing perlu bertindak sebagai satu kumpulan. Kita memiliki rakyat yang cukup majmuk dengan berbagai bangsa, kaum, etnik. Sebagai satu keluarga, kita perlu kebersamaan. Dalam apa juga keadaan, kita perlu dalam konteks kebersamaan. Dan Datuk Seri Ismail Sabri dapat dilihat cuba untuk mengikis ketaksuban yang ada dalam kalangan apa yang disebut dalam dunia politik ini. Kerana dunia politik ini ramai apa yang sedang didepani adalah tahap ketidakpercayaan dan ketidakyakinan yang tinggi. Bukan sahaja di Malaysia. Ia adalah senario global yang disebut sebagai the global distrust atau discontent yang ada dalam kalangan masyarakat umumnya. Konsep keluarga Malaysia telah beliau perkenalkan bagi meniup semangat ke dalam sanubari segenap lapisan rakyat bagi melunakkan jiwa yang dipenuhi ketidaktentuan serta untuk meringankan kehidupan yang dihimpit bebanan.
Sebenarnya sejak hari pertama lagi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dilantik memegang tampuk pemerintahan kerajaan ini, Yang Amat Berhormat telah memperkenalkan konsep keluarga Malaysia ini. Yang sebenarnya inilah merupakan satu konsep yang begitu jelas bahawa kita rakyat Malaysia, tak kiralah bangsa, apa bangsa kita adalah satu keluarga. Dalam konteks keluarga ni mesti ada perasaan kasih sayang, saling ambil berat antara satu sama lain, tidak membebankan antara satu sama lain, dan sebenarnya itulah yang diterapkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jadi saya rasa gagasan sekarang ini walaupun baru setahun diperkenalkan, begitu dapat diterima oleh seluruh rakyat Malaysia dan mereka memahami apa itu keluarga Malaysia yang ingin diterapkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Prime Minister is the face of the country, and now Dato' Seri Ismail Sabri become the face of Malaysia in Japan after his visit in May. Keluarga Malaysia initiative stresses the importance of unity among the Malaysian people. I think Malaysia is proud of diversity and tolerance, and this Keluarga Malaysia initiative is really one way to enhance this aspect much more. And I think this is the reason why Japanese companies are also attracted in Malaysia to do their businesses. Proses kita bernegara dan bermasyarakat ini mengambil masa. Proses sosialisasi dia, evolusinya sentiasa berjalan. Yang harus dimunculkan di dalam keluarga Malaysia ini adalah kekuatan masyarakat antara satu sama lain tanpa melihat ras, tanpa melihat latar agama, tanpa melihat latar perbezaan. Yang ada hanya satu adalah satu keinsanan. Melihat antara satu insan dan insan yang lain. Ini adalah the soul of keluarga Malaysia. Kita boleh mengkritik, tetapi sebaiknya kita mengkritik secara membina. Kritikan-kritikan ini cukup penting kerana kita nak lihat bahawa negara kita ke hadapan pada masa akan datang. Malaysia akan lebih baik, momentum lebih baik, rakyat bersatu padu, rakyat sentiasa membantu satu sama lain, rakyat sentiasa bertolak ansur, rakyat sentiasa hormat menghormati. Kita memerlukan satu kesepakatan ataupun satu kekuatan baru supaya apa yang kita miliki ini bukan sahaja dapat dikekalkan tapi juga dapat dipertingkatkan pada situasi ataupun pada tahap yang lebih baik pada masa akan datang. Konsep keluarga Malaysia ni untuk mewujudkan keharmonian dari segi inklusiviti sama-sama kita, dan saya percaya kita akan berjaya melahirkan sebuah negara yang makmur, rakyat yang berbilang kaum ni dapat hidup dengan selesa, dan yang pentingnya adalah dari segi kumpulan-kumpulan yang perlu dibantu ni akan dapat kita bantu keluar daripada kemiskinan.